Okey, minggu ni memang serius minggu yang sangat depressed. Dah the whole week busy, lari pun tak sempat, kayuh pun tak sempat. Ingat hari ni nak try kayuh and nak kayuh jauh sikit. Tapi tengoklah, bila dah sampai, hujan! So sekarang dia cita-cita adalah mengharapkan hujan yang akan berhenti sekejap lagi. Tapi tak tahulah. Tengokkan ke gelapnya lah kat ujung sana tu. Macam jawab dia, macam kena balik makan nasi lemak. Okey, nampak gayanya. Alhamdulillah hujan dah reda. Selamat pagi dan selamat datang ke channel Lari 5km. Tapi hari ni tak nak cerita pasal lari jugalah. Nak cerita pasal basikal. Sorry ya, korang layan je. Sebab ini basically honeymoon period. So, tak ada benda lain fikir. Fikir basikal je sekarang ni. So, minggu ni kita nak cerita pasal apa? Check it out. Tadi nampak Ton M kayu basikal. Tapi ni dah terlepas dah. Kat mana dah dia? Nak kejar pun tak boleh dah kot. Okey. So minggu ni nak cerita dipikir pasal apa minggu ni. So minggu ni cerita dia kita fikir pasal penggunaan gear basikal. Ada banyak sebenarnya info tentang gear basikal ni di YouTube ataupun di mana-mana artikel di internet. Tapi Di ni, being a simple-minded person, nak cari yang boleh explain to me pasal gear basikal ni in the most simplest form, kata orang, supaya Di senang ingat benda tu masa kayuh. Pengalaman tanya geng-geng yang dah expert kayuh basikal, dia akan kata, ikut je feel, which makes sense. I guess as Di start kayuh, nanti lama-lama pandailah sendiri. Tapi sebagai permulaan, nak juga belajar at least yang paling basic pasal gear ni. So Di jumpa satu video by Sportscheid bertajuk How You Should Be Changing Gears on Your Bike or Bicycle, yang Di rasa sangat mudah nak faham untuk orang macam Di. So Di nak share kat sini lebih untuk diri sendiri atau untuk those kat luar sana yang macam Di juga baru nak belajar kayuh basikal. Okay, basic. Basikal ada dua shifter lah, kiri dengan kanan. Okay, shifter kanan ni, sorry sebab Di kidal, so kiri dengan kanan kadang-kadang selalu confuse. Okay, shifter belah kanan ni, kalau nampak kat sini, basikal ni dia ada 8 gear, or basically 8 speed lah. So shifter ni control gear ataupun speed belah belakang. Lepas tu belah kanan, shifter belah kanan ni, belah kanan pula, ni belah kiri. Belah kiri ni control 3 gear ataupun basically 3 speed untuk gear bahagian depan. So senang nak ingat, gear 1 basically low gear lah kan, ataupun gear rendah. Lepas tu gear 8 should be gear yang paling tinggi lah, ataupun high gear. Similarly belah sini pun sama juga, 1 adalah low gear, 3 adalah high gear. So basically Di kena ingat dia sebenarnya kembar. Kalau kita pakai gear rendah belah kanan, biasanya gear 1 ni adalah untuk macam naik bukit kan. Kalau kita nak laju, biasanya kita akan pakai gear 3 lah. Yang ni dia nak macam kereta sikit kan. Lepas tu yang ini, kalau belah sini 1 ataupun gear rendah, dan belah sini kita akan pakai gear rendah jugalah. So probably kalau 1 kat sini probably 1 dengan 2.
Kalau yang ini middle gear ni, probably yang ini naik sikit lah, 3, 4, 5. And then probably 6 pun boleh kot. And then kalau 3 ni kita probably pakai gear yang tinggi jugalah belah sini, which is 7 dengan 8. So ada baca juga pasal chain crossing. Actually-nya tadi memang ada jadi juga sebenarnya kat basikal ni. Tak tahulah apa masalah dia, sebab shifter ni basikal lama kan, so shifter ni memang ada problem sikit. Tapi memang tadi ada chain crossing. Tapi ni okey lah, sebab sekarang ni dah move gear ni ikut yang betul kan, so dia dah straight line dah. Okey, bab ni yang macam confused sikit. Sebenarnya bila study rasa-rasa macam sama dengan belajar formula account je, asset equals to liability plus equity. Sebab dia terbalik. Kalau gear depan ni kita pakai sprocket yang paling besar, yang belakang ni kita kena make sure kita pakai sprocket yang paling kecil. So sebab itulah mechanics dia, chain dekat sprocket paling besar ni dia correspond lah dengan gear tinggi belah kiri. Whereas sprocket paling kecil, okey kan, rantai dekat sprocket paling kecil dia akan correspond dengan gear ataupun speed yang paling tinggi dekat belah kanan. Okey, nampak gayanya di, tolong ingat. So untuk elak chain crossing, kenalah pastikan dua-dua side pakai gear yang sama. Low gear dengan low gear, high gear dengan high gear. Jadinya sebagai ringkasan untuk basikal D yang 8 speed ni dapatlah disimpulkan macam ni. Kiri kontrol gear depan. 1 being low gear, di mana rantai basikal akan berada di small chain ring. 3 being high gear, di mana rantai akan berada di big chain ring. Kanan kontrol gear belakang. 1 being low gear, di mana rantai basikal akan berada di sprocket dekat kaset tu yang paling besar. 8 being high gear, di mana rantai basikal akan berada di sprocket yang paling kecil dekat kaset tu. D pun dapati combination gear low-low, basikal lebih senang nak kayuh, dan combination gear high-high, basikal lebih susah nak kayuh. Harapnya betul lah pemahaman D ni. Tapi yang paling risau sekali, harapnya juga terms pun semua betul lah juga penggunaannya. So, itulah cerita pasal gear yang paling basic atau yang paling mudah difaham. Nanti lepas ni nak kena try kayuh dekat jalan yang berlainan untuk tentukan macam mana penggunaan dia pula. Okay, so nanti kita jumpa next video. Jangan lupa tau, siapa yang first time tengok video ni, rasa macam channel ni okey, ada boleh bagi some info, especially to those yang lari ataupun those yang baru nak start kayuh basikal. Okey, subscribe Lari 5km. Okey, until kita jumpa next video. Bye.